Muslimin muslimat sekalian, ayat yang keempat yang ustazah nak kongsikan. Boleh salin semua adalah surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Sepatutnya ayat ni dah hafal lah. Ini ayat ni kalau pergi hafal doa-doa lain, tapi ayat ni tak hafal, macam tak kena juga. Sebab ini doa Allah bagi dalam Quran. Ini macam ayat yang straight. Baca, tengok makna, faham maksud dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Wa qul, dan katakanlah. Katakan apa? Wahai Tuhan, aku memohon perlindunganmu daripada hasutan syaitan, dan aku berlindung denganmu agar syaitan-syaitan tidak datang menghampiriku. Jadi muslimin muslimat, dua doa ini terlalu penting untuk kita amalkan. Sebab yang kita kata nafsu amarah ini adalah satu keadaan nafsu yang bergelumang dengan syaitan. Dah tak nampak dah panduan Allah. Sampai tahap ni tuan-puan sekalian, nafsu sampai tahap ni dah terbalik. Yang benar nampak batil, yang batil nampak benar. Terbalik habis dah. Sampai tahap ni tuan-puan, nafsu ini senang dengan kejahatan dan pedih dengan kebaikan. Dudukkan orang-orang yang mungkin nafsu amarah dalam majlis-majlis ilmu, panas tuan-puan. Panas bila nak habis. Ada belaka, salah belaka, semua tak betul. Sebenarnya panas. Itu keadaan nafsu nafsu amarah. Dia sama macam tuan-puan diletak dalam disko, rasa macam mana? Oh ya Allah, takut. Tak berani tuan-puan. Ada orang nak lalu depan disko siang-siang hari, disko tutup. Nak lalu kat kaki 5 tu pun tak berani. Orang kata apa? Sanggup ni keluar kat jalan besar, tak nak lalu kaki 5. Disko ni macam ni lalu. Sebab apa? Takut tempat-tempat macam tu. Tapi ada orang boleh duduk dalam tu. Ada orang boleh bermalam dalam tu. Ada orang boleh minum-minum dalam tu. Boleh makan, boleh berbual, boleh ketawa dalam tu. Agaknya nafsu apa yang ada dalam tu? Jangan sampai nafsu amarah terbalik semua tuan-puan sekalian. Terbalik. Jadi ada beberapa ciri-ciri nafsu amarah yang ustazah nak kongsikan muslimin muslimat sekalian, supaya lebih jelas insya-Allah disebutkan dalam ustazah rujuk pada kitab Ali ibnu Muhammad Ad-Dihami, iaitu mengendalikan hawa nafsu. Maka di antara tandanya, selain daripada tadi, yang pertama berpaling daripada panduan Al-Quran. Yang kedua adalah nafsu amarah ni, keadaan dia tidak pernah terhenti pada satu titik keadaan. Maksud dia tidak pernah merasa puas, tidak dapat ditenangkan. Yang selalu berlaku, dia sentiasa merasa kurang dari segi perkara-perkara yang menjadi kesenangan syaitan dan kesenangan nafsu. Kalau rasa kurang ibadah, baik. Tapi ini rasa kurang harta, kurang pangkat, tak cukup lagi pangkat. Kurang kuasa, tak cukup lagi kuasa. Ada orang tuan-puan redha dah kuasa. Apa dia? Pengurusi surau ikhwan. Itu pun puas dah nak tunai tanggungjawab tu. Tak ada nak berebut yang lain-lain dah. Yang ini pun nak buat amanah tu pun sakit dah tuan-puan. Ada orang macam, tapi ada orang tak boleh tuan-puan. Sentiasa rasa tak cukup. Dia takkan puas. Allahu Akbar. Kesian. Lelah tuan-puan memenuhi nafsu amarah ni. Kita jadi hamba. Nafsu setan perintahkan kita, tak pernah rasa cukup. Tak cukup. Dalam bab harta tuan-puan, awas tipu daya syaitan terlampau licik. Ini saya cakap
berdasarkan ada perbincangan, ada perkongsian daripada teman-teman kita atau pengalaman ke apa, wallahu alam Tuan-puan cuba tengok macam mana liciknya nafsu syaitan ni. Dulu kita kadang-kadang kan, masa dulu-dulu macam kita boleh hidup kat dalam akaun kita, cuma akaun tu tumpang masuk gaji je. Tumpang masuk gaji, numpang masuk gaji je lah. Sekarang tak sampai sehari semalam menetapnya dalam akaun tu, keluar dah. Tapi elok je kita hidup. Betul tak tuan-puan? Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Okey, Allah tambah rezeki kita. Dah pandai menyimpan, alhamdulillah. Tapi ingat, awas tipu daya ni licik. Kadang-kadang bahasanya bahasa yang sedap-sedap, simpanan, macam-macam lah yang kita sebut, Tapi ingat, awas, tolong hati-hati. Baik, ini psikologi berharta, kita boleh belajar dalam bab-bab psikologi lah, Kalau belajar psikoterapi Islam, benda ni kita boleh lebih jelas. Dalam bab harta, kita dah mula pandai letak dalam akaun tu simpanan RM5,000. Jadi naik sikit makam tu. Tadi tumpang lalu je dalam akaun, sekarang dah RM5,000. Tuan-puan sekalian, nanti manusia tu akan mula rasa apa? Kalau kurang daripada paras RM5,000, dia rasa tak secure. Jadi maknanya kalau datang orang minta sedekah, ada minta bantuan, ada anak yatim yang kita kena tolong bantu, kita rasa macam duit tak ada. Sebab apa? Kita dah mula meletakkan apa dia? Kita nak tengok dalam akaun tu paling kurang ada RM5,000. Allah bagi lagi harta, Allah bagi lagi kesenangan, Allah bagi lagi kelapangan. Kita dah mula naik dah. Dia punya ni dia punya yang minima tu makin naik. Naik jadi berapa ribu? 20,000. Ini orang berduit tuan-puan, orang kaya-kaya. Jadi 20,000. Bila duit dalam bank 20,000, takut turun jadi 15. 15 tu rasa tak secure dah. Rasa tak selamat dah. Jadi rasa dia apa? Rasa dia sama macam orang yang tadi duit hanya melintas akaun. Apa dia? Rasa tak ada duit. Subhanallah tuan-puan. Benda ni kadang-kadang dirasakan kalau kita tidak berhati-hati dengan nafsu. Yang kata tak ada duit ni kadang-kadang dalam akaun dia 500,000. Yang kata tak ada duit ni kadang-kadang tuan-puan dalam akaun dia 1,000,000. Tapi dia rasa macam tak ada duit. Siapa yang rasa tak ada duit ni sebenarnya? Nafsu. Kita tak pernah tengok macam mana rupa duit 1,000,000. Berat mana kalau kumpulkan 1,000,000. Tuan-puan sekalian, ada orang ya Allah hartawan jiwa dia, walaupun dalam akaun dia tak banyak mana, tapi dia tak terjerat dengan nafsu. Jadi hati-hati muslimin muslimat. Nafsu tu sangat licik sekali. Dia tanda dia, indikator dia apa? Tidak pernah merasa tenang dengan keadaan yang ada sekarang. Sepatutnya apa yang kita rasakan? Jiwa yang tenang. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita tengok muka orang sebelah, nampak tak muka orang bersyukur tu? Yang je kan? Senyum je, betul tuan-puan.